Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, so ni bab 10 lah kan. Sejarah tingkatan 2 Sarawak dan Sabah. Okey, dalam bab tingkatan 2 ni yang dia ada sedikit tak adalah perubahan. Maknanya dalam konteks untuk bab tingkatan 2 dia ada pengenalan bab sejarah ni yang berkaitan dengan kerajaan Alam Melayu, dan tema sebenarnya kalau tengok sejarah tingkatan 2 ni pun memang dia bertemakan sejarah bertemakan Alam Melayu lah kan. Okey, so kalau tengok kalau nak nak cerita juga, nanti setahu Ana dan seingat Ana memang akan ada satu pengulangan lagi. Okay, by the way, siapa ada soalan macam biasalah boleh komen dekat kat YouTube tu kan. Ada ruangan chat tu, boleh komen lah, Ana akan baca. Alright, so okay, Sarawak dan Sabah. Mungkin Ana akan jumpa lagi, maknanya dalam episod penjajahan British kan. British dia jajah Melaka kan. Belah macam Kalimantan, belah Hindun tu dia jajah oleh Belanda. Belanda banyak jajah belah sana lah. Dan kalau cerita Sarawak dan Sabah ni, kerajaan ni pun ada. Dan contoh lain kerajaan British kan, dipanggil SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Kalau belah kita Semenanjung ni, banyakkannya dikenali sebagai SHTI, iaitu rasanya Form 3 lah. So itu cerita sedikit introduction kepada tingkatan 3 punya subjek kan. SHTI tu benda Syarikat Hindia, bukan India Hind, ada H, Hindia, Hindia Timur. Syarikat Hindia Timur Inggeris, benda lebih kurang sama je. Alright, so ni cerita kalau tengok bab 10 ni, dia lebih awal daripada zaman penjajahan British lah kan. Kalau zaman penjajahan British baru lagi lah sebenarnya. Tak adalah maknanya dah 1000 tahun, 2000 tahun dah ada lah kan. Okay, so ni sinopsis. Tengok sinopsis sikit. Sarawak dan Sabah merupakan sebahagian daripada Alam Melayu. Masyarakat Sarawak dan Sabah telah mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan mereka tersendiri. Mereka telah menyesuaikan kehidupan harian dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai lah kan. Biasa kalau tak cerita lain, biasa cerita ni lah bentuk muka bumi ni biasanya sungai lah kan. Kalau tengok belah Sabah Sarawak ni, ada setengah tu dia kawasan tanah tinggi kan. Okay, kalau siapa yang dah pernah pergi Cameron Highland ke benda kan, kalau pergi Cameron Highland kita akan nampak maknanya tempat-tempat bersejarah. Contohnya ni lah kan, kalau pergi Cameron Highland tu kita akan nampak rumah orang putih. Kalau tengok design pun kata tak rajin tengok rumah fashion gini. Kalau lagi KL pun tak rajin tengok rumah fashion gini kan. Pasal cara rumah tu didesign, dilakarkan dan dibuat mengikut bentuk muka bumi dan cuaca. Kalau tengok cuaca kat situ memang sangat somehow boleh kata panas lah, berasap lah kan. Kalau kata ni pun, kalau kita try duduk kat situ memang panas lah aku rasa. Alright, so okay, tak nak buang masa lebih. So Ana rancang malam ni cuma sejam je kan. Dia kalau tuition pun biasa, mana tuition pun maksimum sampai pukul 10 kan. Tapi Ana ada sedikit pengecualian lah kan. Maknanya start start pukul 9.30, lebih kurang 10.30 lah, 10.30 lebih gitulah lebih kurang. Alright. Hal ini mewujudkan keunikan kepada warisan budaya masyarakat yang berlainan dari satu tempat ke satu tempat lain mengikut kaum masing-masing. Dan dia ada ni lah, yang kau tengok kaum ni kan, dia berubah mengikut tempat lah kan. Macam dah present dalam kelas baru ni kan, siapa present tu, Irfan ke siapa tak ingat. Maknanya kalau tengok korang ni di present, bukan present, maknanya cara kehidupan dia berbeza lah kan.
dan keunikan, dan mungkin juga dia punya dia punya sistem dia agak berbeza lah dengan kita kan. Bukan kita, maknanya berubah dan berbeza mengikut tempat. Kita akan tengok sekejap lagi ada gambar tu. Okey, ni lah. Tak kenal Sabah duk anda tak tahu kan. Kita tengok sikit. Kena rajin tengok lah peta Malaysia kan. Tengok Sabah Sarawak kan. Alright. 10.1 Sarawak. Kita nak tengok apa kaitan Sarawak dan Sabah dengan alam Melayu. Kedudukan kedua-dua apa benda ni, Sabah dan Sarawak ni di barat daya hingga utara Pulau Borneo kan, telah mendedahkannya dengan perkembangan yang berlaku di alam Melayu, terutama dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Di kedua-dua kawasan ini juga muncul beberapa pelabuhan seiring dengan kemunculan kerajaan masyhur seperti Punan, Champa ni semualah. Maknanya bila ada Sabah Sarawak ni secara concurrent lah, secara bahasa Melayu panggil seiring lah, dia guna ni istilah bahasa Melayu kan. Kalau tu concurrent, ataupun bahasa lain dipanggil simultaneous kan. Kalau macam matematik dipanggil persamaan serentak kan. Lebih kurang lah. Tapi ni bukan mat lah, maknanya kemunculan kerajaan tu sama juga naik dengan Sabah Sarawak. Dan bila sama-sama naik ni ada juga terkena, maknanya kesan perkembangan dalam Melayu ni ke atas Sarawak dan Sabah. Kita akan tengok lah hubungan Sarawak-Sabah. Ni cerita dia. Sejak sebelum Masihi, penduduk di Sarawak dan Sabah mempunyai hubungan dengan alam Melayu, dengan dunia luar. Bahasa Terengganu. Seperti kemunculan pusat pembuatan tembikar di bukit. Biasa lah. Kalau cerita benda-benda ni biasa orang tak mari rumah. Maknanya tak ada hujan, tak ada ribut, tiba-tiba nak mari rumah. Biasanya kalau orang mari rumah mestilah ada tujuan dia kan. Maksudnya bila maknanya kalau kalau tengok sini dia menceritakan pembuatan tembikar lah dan melakukan aktiviti perniagaan perdagangan. Maknanya orang ni biasanya akan berlaku interaksi, maknanya inter country lah, maknanya dalam antara negara ataupun antara benua ke apa kan, melalui biasanya perdagangan. India pergi kat Malaysia India pergi kat tanah Melayu, India pergi belah Sabah Sarawak kan. Sebab kadang barang ni tak ada kat belah-belah sana, dia banyak kat belah alam Melayu lah, belah Malaysia lah especially. Alright. Penduduk di Bukit Tengkorak penduduk di Bukit Tengkorak menjalankan kegiatan perdagangan kawasan di luar Sabah. Dan ada kerajaan ada pelabuhan Cupo di utara Sabah. Biasanya kalau cerita pelabuhan ni dia sebagai satu kemudahan lah kan. Dia memudahkan untuk kita, maknanya pergi belayar kan, maknanya sebagai tempat berehat kalau ada angin ribut benda. Pelabuhan lah jadi tempat ni kan. Macam ni lah ada ribut taufan, kita bahang jalan tengah highway. Masalah kalau ada Petronas kan dia berhenti lah dulu kan. Hujan lebat sangat ni, tengok jalan pun tak nampak kan, accident kan masalah pula. Nak ganti tu lah ni lah kan. Pelabuhan ini menjadi tempat ekspor besi Funan dan Champa. Jadi supplier kepada Funan dan Champa. Pada abad ke-7, Santubong sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak. Terdapat penemuan barangan tembikar zaman dinasti Tieng. Tieng ke gua ni nak baca ni, Tang kot. Dan Sung di Santubong. Pelabuhan ini membekalkan kapur barus, kayu, laka, lilin, lebah, madu dan kulit penyu. Pada abad ke-13 muncul industri peleburan biji timah di Santubong. Biji besi ni biasalah adalah function dia buat biji besi kan. Maknanya contohnya apa benda ni ada buat contoh macam periuk ke benda kan. Contoh macam tembaga pun ada function dia juga kan. Contoh
tembaga digunakan dalam kita punya internet kan. Internet kita ni dulu sebelum pakai jenis canggih-canggih ni kan, tahun 80, tak ada 80, maknanya tahun 60, 50-an dulu pun dia dah start pakai kabel copper kan, ataupun tembaga kan. Tapi dia ada masalah lah kan. Cerita tu kena cerita lain lah kan. Okey. Pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Maknanya pusat perdagangan di ni lah, beberapa lagi, maknanya banyak-banyak ni dia menjalankan kegiatan di 3 buah negara lagi lah kan. Kemajuan pusat perdagangan di Sarawak dan Sabah pada ketika itu menjadi tarikan kepada kerajaan Alam Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Hal ini menyebabkan beberapa kawasan di pesisir pantai barat laut Borneo menjadi kawasan pengaruh kerajaan Alam Melayu ini. Kerajaan Sriwijaya pernah meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Jumpaan, mana terjumpa lah kan, gendang jenis jumpaan gendang ni jenis gendang, bukan jumpa gendang ni. Kalau ikut jumpaan ni macam bahasa kata imbuhan mendadak kan. Dia macam imbuhan, tapi jumpaan ni bukan. Jumpaan gendang gangsa ni satu nama lah. Jumpaan gendang diperbuat pada gangsa jenis moko yang dijumpai lah di pulau ni, Pulau Banggi, Sabah, membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit. Dia banyak Majapahit sini buat kerajaan Majapahit yang terdekat. Okey, kemusuhan kerajaan Majapahit masa cerita 3 penggal ni Majapahit tengah up. Ini penggal yang terakhir ni dia menceritakan Majapahit dah start jatuh lah. Telah membawa kepada perkembangan pengaruh kepada kerajaan Sambas, Brunei dan Sulu kan. Bila tengah nak jatuh ni, di Sarawak berlaku penyebaran kuasa oleh kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei lah, sedap sikit bunyi. Kerajaan Sambas mengambil peluang daripada tertekan. Mana dia? Kerajaan Sambas ambil peluang daripada kemerosotan Majapahit dan meluaskannya ke Samarahan. Maknanya Majapahit ini maksudnya kemerosotan tu maksud dia macam mana? Maknanya masa dia punya pemerintahan tu, kawasan yang berdekatan, dia Majapahit ni besar. Biasanya kalau yang paling kuat ni yang tengah-tengah dia lah kan. Dia kalau kawasan jajahan tu kuasa dia kuat, tapi semakin lama semakin tak kuat lah. Pasal tengoklah macam mana pentadbiran dia kan, dia punya ketenteraan dia. Dan bila ada masalah dekat center, di pusat pentadbiran kerajaan Majapahit kan, jadi dia punya sistem ketenteraan dan sistem tu semua tu ada masalah lah kan, dia akan menyebabkan jatuh. Samalah ni ke Samarahan, Sadung, Sarawak, Saribas, Kalkar, nama-nama dia lah. Kesultanan Melayu Brunei telah muncul dan menjalinkan persahabatan dengan kerajaan Sambas. Memang nama dia. Kerajaan ini telah membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke Borneo Utara. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemunculan Kesultanan Sulu di antara Borneo pula telah membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur Laut Borneo. Alright. Dia menceritakan
Kesultanan Melayu Brunei ni dia ada ni lah, ada berkongsi kuasa sikit dengan ni. Sebab dia kata persahabatan ini kan, ada persahabatan, maknanya kawasan jajahan tu adalah bagi sikit kan. Kerajaan Borneo ni dia tak rasa gagah yang kerajaan lagi satu kan. Okey, kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan pusat perdagangan di Sarawak kerana tumpuan perdagangan dialihkan ke Brunei. Dia ada cuba cerita dah. Kesultanan Melayu ni jadi dok buat mana dia punya perdagangan kan. Mana tak gagah manalah. Mana sebab dia dah alihkan tumpuan tu dah duduk kat mana? Duduk kat Brunei. Maknanya Brunei tu sedap lagi lah kalau kita pergi kan. Manakala Kesultanan Melayu Sulu telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Okey, kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung yang menjadi tarikan pedagang Cina. Kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Alright. Dia ada dia ada masalah. Maknanya dia ada kejatuhan dia, kuasa barat. Ni kuasa barat ni lah yang nak kata tadi tu. Maknanya setahu anda apa yang anda dah belajar, Syarikat Borneo Utara British tu dah, SBUB kan. Di SBUB ni tak adalah dia menguasai dua-dua belah lah. Sarawak dan Sabah juga dipengaruhi oleh kedatangan. Ni yang penting. Ini tadi tu dia menceritakan banyak perdagangan lah, dan macam mana perluasan kuasa dan macam mana perpindahan tumpuan perdagangan. Okey, pengaruh agama. Okey, contohnya dia cerita kat sini, dia ada menceritakan ketinggalan objek objek-objek agama Buddha. Dia ni lah tokong Sami Buddha ni kan. Gajah ni macam Hindu ni. Ni tak tahu main-mainnya penyu ni. Ni ular tu mendapa tak tahu. Alright. Pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesan ketara penyebaran Islam ini ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesultanan Sulu pula memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah. Maknanya ni lah, ada jugalah functionnya Kesultanan Sulu ni kan. Dan kalau kita tengok Brunei lah, antara negara yang terhebat dalam melaksanakan agama Islam kan. Contohnya undang-undang hudud, dia laksanakan dah kan. Kita Malaysia dah buat lagi tak tahu benda apa hal kan. Mungkin dalam proses lah kan. Dia dalam proses perbincangan nak laksanakan tu. Sebab kalau nak laksanakan kena buat molek, tak adalah main benda aje kan. Sebab main buat tanpa satu SOP yang betul-betul, maknanya cara tindak tanduk tu akan menimbulkan satu kontroversi lah, satu tanda pertanyaan tu, ni buat ni atas dasar apa ni, siapa yang suruh ni, dah macam mana kalau orang ni macam ni. Dia nak buat tu semua mesti dia dah ada dia punya ni dah, dia punya cara nak buat tu lah, cara pelaksanaan tu macam mana, pemilihan. Alright. Okey, tahukah anda ni jangan terlepas. Okey, dia menceritakan sumber arkeologi pengkaji ini, dia telah menemukan pelbagai objek barang dagangan kawasan peleburan biji timah dan keagamaan di Santubong. Dia banyak menceritakan ada ni lah, dia menceritakan ada hasil-hasil barang dagangan antara Cina lah kan. Tapi kena jangan terlepas pandang lah. Kalau anda akan baca lah, cari apa benda yang dia nak cakap kan. Alright. 10.2 Kemunculan pemerintahan tempatan.
Di Sarawak dan Sabah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan tersusun. Ni cerita bab pemerintahan pula ni. Tadi cerita perdagangan, ni pemerintahan pula. Dan macam mana tadi cerita keagamaan sikit, ni masuk pemerintahan. Tengok Sarawak kod mana pula. Biasalah kalau Sarawak ni dibentuk pedalaman dan lembah sungai. Biasalah mana ada part lain tak kata bukit pula. Payah pula nak cari kata bukit. Di pedalaman penduduk membentuk sistem kepimpinan kesukuan mengikut kaum masing-masing. Dia punya, kalau kata suku ni suku kaum lah, maknanya dalam satu ni dia pecah pada beberapa kaum lah kan. Di lembah sungai pula terdapat pemerintahan tempatan yang kemudiannya berubah kepada pemerintahan wilayah kuasa alam Melayu seperti Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Okey, kita tengok macam mana dia pecah kepada dua jenis, kepimpinan kesukuan dan kepimpinan lembah sungai. Kesukuan ni dia lebih kecil lah daripada dia lebih kecil daripada lembah sungai. Terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Masyarakat Iban mempunyai ketua mereka tersendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Ni istilah lah kan, dia punya gelaran. Bagi kaum Kayan, pemimpin mereka dikenali sebagai kelunan. Ni pun nama gelaran. Pemimpin kaum Kenyah pula digelar sebagai dia menceritakan kat sini ada dua jenis dah, tapi dia tak menceritakan skop bidang kuasa dia kat mana. Dia cuma banyak cerita title lah, title tuai rumah, title kelunan maren, title peran lepo kelipo, tak pastilah tapi dia banyak cerita ni lah istilah. Alright, kepimpinan lembah sungai. Hubungan dengan kerajaan alam Melayu membentuk pemerintahan dan wakil raja di Sarawak. Kalau tengok pertama kerajaan Sarawak, terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai Sawadu. Ni nama tempat lah, Sawadu, Samadong, Kalka, Sadibas dan Melano. Wujud interaksi antara kerajaan ini dengan kerajaan luar diwujud abad ke-7 dan akhir pada abad ke-14. 7 tahun dah lebih kurang. Bukan 7 tahun ni. Abad ke-7 ni 700. Ini abad ke-14 1400. Maknanya 700 tahun lah, lama jugalah sebenarnya. Salah pula. Alright. Ni peta ditunjuk kat mana Dia kalau Sawaku ni depan sekali, Samadong sini dan gambar tu ada kat sini lah Kalka pengasas apa kan. Kena ni lah, cuba try ingat lokasi dia kat mana. Nama dia memang macam ni dah, sebab dia orang belah Sabah Sarawak, dia punya nama dia macam ni kan. Wakil raja. Pengaruh kerajaan di alam Melayu ke atas Sarawak membawa kepada terbentuknya sistem wakil raja. Maknanya macam somehow macam dia ni panggil duta lah. Hal ini berlaku bermula dengan pengaruh kerajaan Majapahit. Bila ada sistem wakil raja ni, sebab dia terikut dengan Majapahit, kerajaan Sambas menyambung sistem ini dengan melantik pemimpin tempatan sebagai wakil mereka. Lantik ni wakil duta lah lebih kurang. Manakala Kesultanan Melayu Brunei melantik 2 wakil terus dari Brunei atau wakil tempatan, pemimpin tempatan. Kawasan kekuasaan mereka adalah di sekitar sepanjang sungai yang mereka wakili. Wakil-wakil raja ini menjalankan pemerintahan dalam aspek kehakiman, kebajikan dan menjaga keamanan yang mereka wakili. Mereka juga mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Biasalah dia ada kalau wakil-wakil ni dia ni lah kutip cukai lah Dia kutip cukai ni bukan apa. Dia kutip cukai ni maknanya nak suruh macam
untuk buat maintenance kan, macam kita kena bayar. Kalau parking kat mana-mana kan kena bayar kan, kena bayar APK kan, betul tak? Kalau tak ada stiker, siap lah, RM10 kena bayar. Ada tu RM20, lewat berapa hari, sebulan, naik RM15, naik RM50. Tak bayar langsung, siap lah, mahkamah lah kitanya. Maknanya dia, tujuan dia kutip ni bukan benda, maknanya untuk kita untuk tujuan ni lah, maintenance ke apa pada zaman ni lah. Dan juga adalah lagi function, maknanya untuk kegunaan pemimpin ni dalam membantu dia punya rakyat dia lah. Dan ada juga kepada aktiviti perdagangan je lah. Cukai orang berniaga biasalah kan. Takkan orang niaga duit banyak tapi cukai sikit sedap lah. Hak miskin-miskin, hak kaya memang kaya semua. Itu masalah. Semasa pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei, usaha telah dibuat untuk menguatkan hubungan mereka dengan kaum-kaum di pedalaman. Suku kaum ini diiktiraf oleh Kesultanan Melayu Brunei dan diberi gelaran orang kaya. Itu gelaran dia lah. Lukasi memainkan peranan dalam pembentukan pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di tempat lembah sungai ditadbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Kena ingatlah, menerusi kerajaan dan wakil raja, penduduk di lembah sungai. Maknanya sama ada kerajaan daerah ataupun wakil raja. Penduduk kawasan pedalaman berdasarkan suku kaum atau puak-puak tertentu. Tengok penduduk lembah sungai, kerajaan atau wakil raja. Kalau penduduk pedalaman, suku kaum dan puak tertentu kan. Maksud dia macam mana? Maknanya kalau mungkin ada maksud dia, kalau puak tertentu kan, maknanya kalau situ ramai dominan je, pada satu kawasan tu dominannya satu kaum ni, katakanlah kaum Bidayuh yang mendominan. So bila sebut dominan ni lebih ramai lah, biasanya masuk dominan kat sini dia lebih ramai. So daripada situlah dia akan dia ambil pemimpin daripada yang ramai-ramai tu, dilantik lah kan. Okey, tahukah anda bukti tentang 5 kerajaan di Sarawak ini ialah berdasarkan manuskrip luar dan negara dan tempatan. Sumber kerajaan Majapahit iaitu Negara Kertagama yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak. Sawaku, Kalka, Melano. Berdasarkan silsilah, salah juga apa? Betul dah ni. Silsilah Raja-Raja Brunei, Syair Awang, Semaun, pula telah mewujud 5 kerajaan Sarawak iaitu Kalka, Saribas, Samarahan dan Mukah. Dan itu beberapa manuskrip tempatan membuktikan kewujudan kerajaan ini seperti Hikayat Datu yang menyatakan terdapat kerajaan di Santubong. Dia cuma menceritakan ni lah, maklumat tambahan mana datang 5 buah kerajaan di Sarawak ni. Inilah sumber dia. Itulah, kena tahu sikit lah. Okay, Sabah. Masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan berdasarkan lokasi tertentu. Masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara kaum dengan kaum lain. Di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja dan ketua bebas. Kepimpinan kesukuan. Masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan Dusun. Ini dia punya pemimpin lah, ketua kaum Murut kan. Ketua ni untuk kaum lah kan. Kepimpinan title pun kepimpinan kesukuan. Ni suku kaum Murut, ketua dia ni lah. Kaum Kadazan Dusun, Murut dan orang sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Bobohizan atau Bobolian bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murut pula akan mengurus soal adat, pantang larang. Inilah
Bobo Izan kada bagi kaum ni, dia buat apa ni, dia tolong jaga bahagian apa nama ni, soal adat lah kan. Dan dipanggil apa nama ni, apa istilah tu, mana macam sistem perundangan lah kan. Soal adat kemudian dia akan take over lah. Kewujudan pertempatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan persekutuan yang berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Melayu Brunei, Marsulu dan Ketua Bebas. Kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi Wakil Brunei, Wakil Sulu dan Ketua Bebas. Wakil Raja. Tadi cerita dah dia sikit. Wakil Raja adalah menerusi Wakil Raja-Raja. Memang dah nama dia Wakil Raja. Pengaruh ni kan. Kuasa pemerintah Wakil Raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Mereka juga mengutip cukai. Tidak ada. Ketua Bebas. Ketua Bebas ni dia untuk mentadbir wilayah dan muara sungai. Ketua Bebas di Sabah Syarif Osman menguasai kawasan Marudu dan Datu Kerunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua Bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang tersendiri. Dia ada inilah sistem perundangan dia tersendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja sama ada dari Brunei, Sulu dan keturunan Arab Syarif. Bukan Syarif 2 IR tu ni Syarif lain. Penduduk di kawasan pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka. Macam nak cakap tadi lah. Right. Kita tengok. Ni ekonomi, rasanya ni boleh laju je ni. Yang tadi tu je makan masa sikit. Dia depan ni banyak gambar je. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi Sabah Sarawak. Ni boleh baca lah. Ana sebut sikit. Pedalaman mengusik hasil hutan, buah haiwan, tanam padi. Kaum dia ni lah. Lembah sungai tanam padi. Sebab apa lembah sungai tanam padi? Sebab lembah sungai ni dia memudahkan penanaman pengairan lah kan. Padi duk kena air. Sebab tu lah penat suruh padi tu subur. Takkanlah tanah gesang pula tak masalah. Mati pokok. Tak ada benda ni. Tak ada kembang, tak ada besar lagi mampu dah. Tu kawan dia boleh tengok lah. Kena ingat sikit. Pesisir pantai. Ni lah. Apa aktiviti dia kena ingat lah. Perdagangan, tangkap ikan, buat perahu, perusahaan sagu. Jangan buat perahu duduk kat pedalaman. Maklim bukan dia dekat pedalaman ke? Anda tanya buat apa? Sebab dia kata dah perahu mana? Kayu dia bukan duduk kat pantai. Kayu kan dia dekat pedalaman. Ni dia panggil fakta. So kalau fakta kata kat pesisir pantai, so kena terima lah kan. Ni cuma ni lah. Gambar ni cuma representation, maknanya mewakili apa yang jadual di atas tadi tu je dah. Manakala kat sini boleh tengok lah kawasan yang lebih padat bertumpu dekat belah mana. Belakang ni ada juga punya dia ni lah, ada pembahagian dia kan. Pokok sagu. Pokok sagu dia ada banyak guna lah boleh tengok lah apa contoh guna dia. Ni Sabah pedalaman. Apa ni? Berdasarkan ni belah Sabah, tadi Sarawak. Pedalaman apa dia buat, lembah sungai apa dia buat, pesisir pantai apa dia buat. So lebih kurang je. Gambar lebih kurang sama je. Cuma kena tengok lah. Gambar ni mungkin berbeza lah. Gambar ni cuma ilustrasi sahaja. Tak ada apa-apa pun. Dan yang pentingnya kena ingat lah. Benda yang soalan kalau favourite dia akan tanya pedalaman ni kaum apa. Kena ingat lah.
kan. Rasanya ni taklah sesusah mana pun. Okey, dan cerita sikit apa kelebihan dia punya kebijaksanaan, boleh buat tu, boleh buat ni yang dia bagi. Ada orang duduk pedalaman, ada orang duduk situ. Dia menceritakan pengajaran dia boleh mempelbagaikan sumber keluaran harian dan sumber ekonomi demi kelangsungan kehidupan. Maknanya ialah satu hal produk untuk dia hidup. Maknanya hidup ni maknanya untuk dia cari makan ke, cari minum air kan. Dan sambil-sambil tu orang berniaga. Kadang-kadang orang Cina mari boleh beli barang dari Cina. Ataupun beli barang dari India ke, tukar-tukar barang dah kan. Kalau sistem barter lah. Kalau pakai sistem duit. Okey, kita masuk ke unikan, termasuk lebih kepada ni lah, nak kenal orang-orang ni, kaum-kaum dia kan. Bab 10.4 ni. Okey, dia menceritakan adalah kaum seperti Iban, Melayu, Orang Ulu, Bidayuh dan Melanau. Terdapat lagi kaum Bumiputera yang lain seperti Bisaya, Bukitan, Dusun ni semualah. Sebop, Sekapan, Sipeng, Tagal, Tanjung dan Ukit. Kepelbagaian ini yang paling penting. Kepelbagaian ini disebabkan oleh sejarah budaya setiap kaum yang berbeza. Ni masalah budaya lah kan. Orang tu kalau tengok gambar pun lain. Ni dia bubuh ana fahamnya gambar ni atas kepala orang ni bulayam lah. Ana pun tak tahu macam mana sejarah yang lebih maknanya mendalam lagi. Kok dia ada kaitan dengan kepercayaan, kemungkinan. Ni kalau orang Melayu Sarawak ada gini pula kan. Kau Iban Sungai Kapuas mula berhijrah dan menetap di kawasan Hulu, Batang Lupa dan Sungai Rajang. Kaum Melayu bermula dengan kemunculan kerajaan awal di Sarawak. Kalau orang Melayu banyak duduk dekat pesisir pantai. Bidayuh asal dari Sungkung, Kalimantan dan hijrah ke selatan Sarawak. Maknanya Bidayuh ni macam orang Indo pindah yang duduk selatan Sarawak. Melanau dari dahulu kaum Melanau mendiami kawasan tengah Sarawak. Maknanya somehow boleh kata Melanau ni orang original Sarawak lah kan. Dari dulu lagi. Dari dulu tu tak khabar pula bila kan. Orang Ulu. Orang Ulu mendiami kawasan pedalaman Sarawak. Mereka terdiri daripada kaum Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan Punan. Kaum Kayan dan Kenyah berasal dari Sungai Kayan dan berhijrah ke kawasan Hulu dan Sungai Rajang, Balui, Baram dan Hulu Kemenang. Ni menceritakan asal usul lah ni kalau surat ni. Ni macam mana taburan gambar ni boleh menceritakan taburan penduduk lah. Kalau tengok setiap satu ni mana lagi banyak titik lagi ramai lah. Kalau tengok sini orang Iban dah macam ramai juga tak. Orang Melanau kan. Bidayuh mana? Bidayuh bahagian selatan kan. Boleh tengoklah gambar tu. Okay, masyarakat orang Sabah pula ada kadazan dusun. Banyak duduk kat mana? Penampang, Papa, Tuaran, Tambunan dan Ranau. Menurut catatan sejarah, nama dusun diberi oleh seorang Brunei yang bermaksud petani pedalaman. Maknanya itulah maksud dia kan. Tak ada maknanya pun. Maknanya petani pedalaman ni dia dapat nama dusun. Kadazan dusun belakang ni sebab petani. Tanya Ana Makling dah dusun maksud tu. Kalau kadazan tak tahulah kan. Tu kena tanya orang dia lah kan. Ana tak pasti juga. Bajau atau sama lah kan. Bunyi sama, bunyi
sama tu hak kita tu. Terdapat dua pendapat tentang asal-usul bajau sama, iaitu Sambawang, Zamboanga dan Johor. Kebanyakan kaum bajau atau sama menetap di kawasan pantai timur dan pantai barat Sabah. Mereka tinggal di kawasan pantai barat Sabah. Dan dia punya kegiatan dia menunggang kuda, Gangnam Style. Gangnam Style juga orang Sabah ni boleh tahan. Padahal Gangnam Style ni mari berapa tahun lepas tu baru mari dak, tahun 2011 gitu dak. 2011 2012 Gangnam Style ni tak ada dah Gangnam Style dak rock dah. Pasal lagu dia lagu lama dah. Jadi 2 tahun dah, 8 tahun dah lagu tu. Dulu apa tengok tu, tiap-tiap hari lagu tu, Astro ni tunjuk lah, tu orang ni tunjuk lah, orang buat apa, parodi macam-macam. Okey, Murut. Kebanyakan kaum Murut tinggal di kawasan Tenom. Ni rasanya tak ada apa pun, dia boleh baca sendiri je ni. Maknanya kebanyakan dia menceritakan nama apa ni, nama kaum tu sendiri, dia duduk kat mana, dan mungkin ada maklumat tambahan seperti nama tu dapat dari mana, ataupun dia apa aktiviti dia, ataupun apa ni, sejarah nama dia lah, dan sedikit aktiviti dia lah. Suluk orang sungai. Orang sungai mesti dekat tengah sungai. Mereka dikenali dengan pelbagai nama mengikut tempat, seperti Dumpas dan Bulu Dupi. Ni Tamu. Tamu merupakan pasar terbuka. Pasar Malang lah kot. Pasar terbuka yang sudah menjadi warisan sejak dulu lagi. Di Pasar Tamu terdapat jualan pelbagai barang basah, buah-buahan, kraft tangan. Macam-macam lah kan. So kena ingat lah, Tamu ni benda. Kena ingat nak cari kat mana. Ni antara soalan yang kadang orang terdepan nak baca. Kan? Kena ingat sikit je. Kepentingan sungai, ni kalau tak ingat pun boleh tembok je ni. Tapi yang nak cadangkan, jangan tembok, tapi tembok yang tak masuk akal tu masalah lah. Memang cari balah kalau tak ingat. Right. Kegunaan harian. Nak mandi ke benda kan. Pengangkutan boleh naik ni, boleh naik apa nama ni, apa nama ni, ferry kan. Penempatan rumah terapung. Sumber rezeki, nak cari ni lah. Perdagangan, boleh juga orang gunakan sistem pengangkutan dan perdagangan lah. Maknanya digunakan apa ni, sampan ke kapal, maknanya untuk pergi belayar jauh, dan maknanya untuk jual beli lah, untuk bertukar-tukar, dan kegiatan rekreasi, mana untuk main ke boleh lah. Okey, ni boleh tengok lah. Kesenian pula, tadi nak kenal orang, ni nak kenal seni pula. Okey, pada peringkat awal, barangan kesenian yang dihasilkan adalah untuk kegunaan sendiri dan dijual secara kecil-kecilan untuk sara diri. Apabila terdapat lebih hantar permintaan dan dikomersialkan dan didagangkan, menyebabkan menambah pendapatan. Ialah macam zaman Nabi lah, mula-mula malah nak buat sikit, lalah masuk, jual. Kau kaya lah dia kan, boleh beli BM se. Biasalah kita pun macam tu juga kan, kata orang kita gitu juga kan. Maknanya benda tu kalau sikit, biasa orang dropship lah kan, kes macam ni. Mula macam buat sendiri je, macam tak aku je. Tapi bila sekali dua promote, sedap lah, nak lagi, ada lagi tak? Bila tanya macam tu, lagilah orang minat. Maknanya menunjukkan orang suka kat barang kita. Right. Ni Sarawak dia punya hasil seni dia lah kan, kraft tangan dia lah. Yang tanya anak apa aku ni, dan anak pun tak pernah guna kan. Boleh tengoklah Google benda ni. Puakumbu digunakan. Okey, contohnya Sarawak dia ada puakumbu, digunakan bagi kelahiran dan perkahwinan dan kematian.
Agaknya macam kain, agaknya benda ni macam kain lah kan, macam kain kapan gitu lah, lebih kurang. Sintong duduk dihasilkan oleh kaum Iban untuk benih padi. Maknanya benda panggil ni, apa benda panggil ni, kalau padi punya tempat tu dia panggil apa benda lah, tak ingat. Mana tempat tuai padi, bukan tempat tuai, dia tempat apa lah dia panggil, tak ingat. Maknanya tempat ni lah untuk dia, agaknya istilah dia yang ana rasa lah untuk simpan lah padi ni kan. Kalau kita ada tong beras. Ini okey, ni tenunan kain lah, tapi semuanya hasil-hasil seni lah, dan corak-corak ni kan. Pertukangan, dia buat tiang totem, patung burung kenyalang. Dan dia bagi tahu sini, patung burung kenyalang ni digunakan sebagai pemberi semangat kepada pahlawan Iban. Maknanya untuk ni lah, untuk dia punya semangat lah, untuk meningkatkan semangat berlawan dia tu, semangat juang lah maksudnya. Dan juga penjaga rumah. Ini kepercayaan. Kalau kita dalam Islam memang kita kata ni khurafat lah kan. Tak lihat, jangan pula maling ni nak buat sekali pasal dia kata boleh ni, nak terang sekali. Jangan pakar ni bergerak lah kan. Kalau kita lah kan, kita Islam, tak boleh pakai dalam benda ni. Kaum Rungus ni tadi tu dia cuma cerita ni lah, yang dia lah kan, zaman dia dulu. Mana yang kita boleh ambil, mana mengikut yang dibenarkan Islam boleh lah, tapi macam tadi tu tak dibenarkan lah. Kaum Rungus, dia buat selendang kot mana anak pun tak pasti. Anak tuduh budak nakal, nak tanya warna-warni selendang, tak erti dah. Inabul ni gini lah rupa dia. Inabul ni, inabul tu sejenis kain dan dia ubah dia kan, jadi selendang warna-warni. Ni orang perempuan dia faham lah sikit, anak ada erti kot ni. Kaum Iranun menghasilkan kain dastar sebagai tanjak. Ni kena baca dah. Kraft tangan, tayin, buan, wakit. Dan asasnya anda bagi tahu, kurang-kurang kena tahulah nama dan dia punya fungsi. Maklim payah nama, payah tak payah gitu dah lah. Belajar nama nama dia gitu. So biasanya mungkin lah dia soalan tu dia tak tanya sangat kan. Dia biasanya soalan ni soalan esei lah kan. Kalau dia tanya pun dia tak akan tanya soalan esei. Memang kalau boleh jawab tu memang hebat lah. Ana pun tak tahu kalau Ana boleh jawab ke tak kalau keluar nama yang tak apa nak familiar ni kan. Tu boleh baca lah ni dia buat besi pula untuk motong. Boleh tengok sikit. Perayaan. Tadi seni tu perayaan Sarawak. Jangan lupa hari Gawai, hari Dayak kan, pesta menuai ataupun dipanggil hari Dayak. Kena tahulah bila tengok kalender tu, hari Gawai ni benda sebab mujur TV1 sekali-sekala dia tunjuk. Maknanya hari Gawai, hari Dayak ni macam mana kan, dia buat live dari Sabah ke benda kan, ditunjuk. Ataupun dia buat rakaman awal, ditunjuk masa live hari Gawai. Bila dia tunjuk tu baru kenal, oh gini dah. Kalau duk kenal tu pasal kita duk tengok macam-macam. Tengok dia One Piece lah tu, mana nak kenal dah. Sekali-sekali tu tengok lah sekali-sekali tu tengok. Kalau tengok selalu sangat pun nak kata tu tak pasti juga. Maknanya tengok sekali-sekali tu okey lah, biar kenal. Bila orang cakap tu kenal. Upacara ni dilakukan untuk menyatakan apa faedah, ataupun apa dia punya
maksud, sorry, bukan dia punya maksud, apakah dia punya rasional tujuan lah penyambutan Hari Gawai ni. Okey, kat sini dia bagi jawapan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada petara atau Tuhan. Maknanya Hari Gawai ni boleh katalah dia sambutan keagamaan lah. Dia bukan sambutan macam Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina dia bukan apa yang Ana tahulah, yang nak tanya kawan Cina, dia kata Tahun Baru Cina untuk orang Cina, bukan kira maknanya untuk orang yang agama Buddha. Dia kata tak ada benda pun, tak ada kaitan pun kan. Contohnya yang dia rasalah yang pesta bulan kan, moon cake, tu orang Cina lah kan. Kalau tengok lain pun ada. Ini acara dia lah, Kumang dan Keling Gawai, pemilihan Ratu Cantik dan Jejaka Tampan. Maknanya Miss and Mistress, Mr and Mrs lah. Ni biasa je kalau KL ni pandai lah sikit kan. Dia benda catwalk panggil, jalan. Ni boleh baca lah ni cuma aktiviti dia. Ni baru sungguh Gangnam Style ni. Dia main aktiviti yang menggunakan lembu kubah gini lah. Orang Sabah pula kat mana tengok. Atas sikit lah, gambar diri tu sikit. Okay, perayaan yang unik, perayaan dia pula. Dia ada nama tak sini dia cakap. Dia panggil Pesta Keamatan. Tadi dia panggil benda apa dia? Tadi dia panggil Hari Gawai Dayak. So kena ingat lah, Sabah Keamatan. So perayaan ini merupakan simbol kesyukuran untuk meraihkan semangat padi Bambazon atau Bambarayon. Semangat padi, tak pasti. Maknanya kalau kata semangat padi ni ada kaitan, maknanya kalau kata tanya pesta keamatan ni lebih kepada sambutan kepercayaan ke atas sambutan perkauman. Kalau apa yang nak faham sini, kalau guna istilah semangat padi ni, dia apa ni, maknanya kalau tengok penerangan bawah ni kan, dia kata tujuan, maknanya bila apa dia punya side effect, kesan daripada sambutan padi ni, dia dapat hasil tuaian padi yang banyak kan. Jadi ni boleh katalah ni pun sejenis sambutan keagamaan, pesta keamatan. Ni lepa lah baca lah. Regatta, perlumbaan perahu, ngajak. Ni nak lagi juga, ada juga kan. Tengok pakai gini, kenal-kenal lah. Alright. Okay, jadi Ana rasa tak ada apa pun. Boleh baca sendiri je. Tak ada apa tambahan. Yang penting jangan terlepas pandang kan. Dia baca banyak kali je ni. Kalau nak baca pun, dia sekadar baca je lah kan. Dia tak ada apa maklumat tambahan. Sebab kalau tanya Ana macam mana, Mak Lim macam mana dia pakai gini, tu kena kaji hak dalam lagi lah. Ana pun dah kaji ke dalam tu kena tanya orang bahagian ekologi. Siapa yang minat sejarah ni, nak mengkaji lebih, boleh masuk bidang ekologi lah kan. Macam UPM mana ada bidang ekologi, kaji bab sejarah. Hari orientasi Ana dulu pun, dia cakap atas pentas pun cakap sejarah dah. Dia kata rakam ni saya masuk dalam arkib negara. Kita pun teringat, apa pula ni, cerita apa ni, nganga pula, tak tahu cerita apa kan.
So ni boleh tengok lah kan. Dia cuma nama je lah kan, tak ada apa pun. Dia kalau bab ni, kalau nak baca bab ni sedap, dia kena ada video lah kan. Maknanya video tunjuk macam mana, apa nama ni, tarian ni macam mana kan. Tapi sebenarnya dia tak, cuma yang tu tengok video cuma nak suruh ni je, hiburan je lah. Tapi kalau nak suruh faham, gambar skeping pun faham dah. Okey, seni bina. Ni biasalah seni bina rumah panjang. Rasa kalau rumah belah-belah kampung dulu pun orang jenis rumah panjang juga tak. Ada tak adalah panjang. Ni panjang sungguh ni. Ni panjang tapi ada height dah kan. Okey, rumah panjang dibina untuk tujuan keselamatan. Buat apa panjang? Panjang untuk tujuan keselamatan dan pertahanan serta mewujudkan kerjasama. Mana rumah ni panjang, somehow dia macam sewa bilik lah kan. Rumah panjang, jauh dalam tu, maknanya macam setiap bilik tu satu family. Sebab apa buat gitu? Maknanya kalau benda-benda ada backup, ada orang ni keluar, orang backup ada rumah, ada orang sebelah boleh backup jadi benda-benda ke, tolong jaga ke, tolong perhati ke, ada orang nak masuk, nak pecah masuk ke benda, ada je yang lain nak buat jahat ke benda, boleh tahulah. Dan dia boleh juga selain menjadi tempat tinggal, rumah tempat berinteraksi kan. Adalah dia punya kaki lima kan, tepi ni kaki lima dia lah, aku nak buat benda ikut pandai lah. Dan mengadakan aktiviti acara perayaan. Kayu keras digunakan, terutama kayu belian. Ni rumah tinggi pula, tak ada rumah panjang, rumah tinggi pula. Ni lah boleh tengok macam mana ni, nak faham lebih sikit. Rasa binaan ke unit kaum Melanau 10 meter dari tanah. Jauh ni 10 meter ni. 10 meter boleh bayang lah kalau Ana tu kalau tinggi Ana ni 1 meter setengah. Ana ni 8 kali ganda, barulah nak boleh sampai ke tengok atas ni. Kalau bawa belah hujung ni dia diskaun sikit sebab dia kena naik atas sikit lah. Dia kaki 5 je lah kat luar ni. Dia rendah sikit. Rumah baruk. Ni macam iglu dah rupa dah. Iglu ni lah. Hak duduk belah-belah Antartika tu. Rumah baruk kaum Bidayuh. Seni bina bulat berbentuk kon dihiasi oleh dengan lambang burung penyalang. Kalau kita tengok bendera pun memang ni kan, logo penyalang tu ada. Fungsi rumah menjadi tempat penyimpanan tengkorak, penyimpanan senjata, pusat ritual, semua tu lah. Right. So ini pun rasa boleh baca lah, tak ada apa sangat. Okey, kaum Murut membina rumah panjang Murut. Jadi rumah panjang jenis rumah panjang Murut. Tengok dia ada plan rumah ni, satu ni benda sulap. Boleh tengok lah, dia sulap benda jenis lantai tarian, tombol, pintu utama. Dia kena ingat lah nama kat mana, tu je fungsi dia kan. Kalau Ana baca pun tak ada tambahan pun, benda yang depan mata tu lah Ana akan terang bila perlukan lah. Lepa merupakan perahu yang dibuat oleh kaum. Ni dah lepa ni. Alright, so rasa tak ada apa dah. Sebab rasa yang lebih straightforward yang bahagian ni lah. Apa nama ni, kesenian tu dia baca sendiri sebenarnya. Cuma mungkin dari segi awal-awal tu perlukan penerangan lebih sikit lah kan. So boleh lah macam biasa, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Tu je lah. Right. Okay.
Lepas tu tak ada apa ni, bibliografi. Bibliografi ni maknanya dia ambil dari mana kan sumber kan. Ni lah sumber-sumber dalam buku jarak kita baca ni. Ni lah. Dia ambil kat sini. Semua ni aku Kim ke. Ni semua antara buku teks sejarah adalah sumber yang kedua lah. Kan? Kalau ingat balik sejarah form 1, ni lah. So yang ni semua adalah sumber yang original lah. Buku dan jurnal. Tengok sumber primer. Yang buku teks sejarah ni sumber yang sekunder. Maknanya telah diolah dan telah diubah suai. Ubah suai maknanya dia ambil tu sikit, dia gabung, dia combine. Jadi satu buku teks sejarah. Dan kita panggil dia buku teks sejarah tingkatan 2 lah. Alright, so anda nampak sini Adlib Fahmi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Fatih. Nak masuk dalam dah. Bagus Fatih. Yang lain tu tak apalah. Dia nak tengok video lepas ni. So bab 10 ajar online juga. So kalau rasa tak faham boleh tengok balik sendiri kan. Kalau ada benda Mu'allim Ana catat beri lah. Mu'allim ni terang macam ni bagi macam ni tak faham. Tu boleh jumpa Ana dah kan, buat video. Okay, Ana rasa tak ada soalan. So Ana rasa Ana akan tamatkan sekarang. Dah sejam 1 minit. So lebih kurang dah kan. Okay, Assalamualaikum.